أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan kita kesempatan, ruang dan waktu untuk sama-sama kita berhimpun dalam majlis ilmu, dalam kuliah Tafaqquh Fiddin anjuran Masjid Sultan Ismail. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Saya doakan tuan-tuan diberikan kesihatan dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi berada di dalam bulan Rejab. Hari ini 25 Rejab 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, kita menyambung pengajian kuliah Tafaqquh Fiddin pada petang ini tuan-tuan. Pada minggu yang lepas kita dah melihat sama-sama pembahagian surah dalam Al-Quran. Ada surah yang dinamakan kategori surah At-Twal. Ada nama yang dinamakan surah Al-Mi'un. Ada surah yang dikategorikan dengan Al-Mathani dan ada juga surah yang dinamakan kategorikan sebagai Al-Mufassal. Jadi Quran ni ada 4 bahagian surah lah. At-Twal yang surah yang panjang-panjang, Al-Mi'un surah yang mengandungi lebih daripada 100 ayat, Al-Mathani surah yang mengikuti surah Al-Mi'un, dan Al-Mufassal adalah surah yang pendek-pendek daripada surah Al-Hujurat sampailah surah An-Nas. Jadi sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini tuan-tuan kita nak sama-sama melihat kelebihan-kelebihan surah yang ada dalam Al-Quran menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat ataupun kelebihan-kelebihan surah yang ada dalam Al-Quran. Saya merujuk kepada kitab Tajwid Al-Quran, hadis disusun oleh Abu Mardiyah tuan-tuan. Baik, jadi sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang pertama tuan-tuan dalam kitab ni sebut terdapat banyak hadis yang menceritakan kelebihan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi disebut dalam kitab ni tuan-tuan, surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Apakah kelebihan suratul Fatihah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, afdalul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut dalam hadis ni menyebut bahawa sebaik-baik surah dalam Al-Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang mana Quran ni tuan-tuan dimulakan dengan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ni tuan-tuan menjadi rukun dalam solat. Rukun yang keberapa tuan-tuan? Rukun yang keempat lah. Yang pertama kan kita baca niat kan, berdiri tegak kan, takbiratul ihram, dan yang keempat kita membaca suratul Fatihah. Yang mana tuan-tuan suratul Fatihah ini menjadi rukun dalam solat. Kan Nabi sebut dalam hadis, la solata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tak sah solat kalau kita tidak membaca suratul Fatihah. Dalam satu hari kan kita 5 kali solat, dan setiap rakaat 17 rakaat wajib membaca suratul Fatihah. Jadi rahmati Allah, surah yang paling terbaik Nabi sebut adalah suratul Fatihah. Ni surah ni disebut sebagai Ummul Kitab kan, ibu kepada kitab Al-Quran, Ummul Tanzil. Dinamakan sebagai Sab'ul Mathani. Nama lain bagi surah Fatihah namanya apa? Sab'ul
mathani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Kita baca sentiasa dalam solat. Setiap rakaat wajib membaca suratul Fatihah. Jadi tuan rahmati Allah, kita sebelum nak baca Quran, baca dulu suratul Fatihah sebagai pembuka untuk kita membaca surah-surah yang lain. Amalkan sebelum nak baca Al-Quran, mulakan dulu dengan suratul Fatihah. Sebab apa? Ini kelebihan dia. Surah yang paling terbaik, afdalul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tuan-tuan, hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik, surah yang kedua tuan-tuan. Apakah kelebihan surah yang kedua? Ini adalah surah Al-Baqarah. Tadi surah Fatihah, sebaik-baik surah dalam Al-Quran. Yang kedua disebut dalam hadis Nabi SAW adalah suratul Baqarah. Jadi suratul Baqarah ni surah yang paling panjang dalam Al-Quran. 286 ayat. Juzuk pertama Baqarah, juzuk kedua Baqarah, masuk juzuk ketiga sedikit pun Baqarah. Ada 286 ayat. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Jadi apa kelebihan tuan-tuan surah Al-Baqarah ni? Apakah kelebihan surah Al-Baqarah? Saya bacakan hadis Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Fa inna syaitana la yadkhulu baitan yaqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, Nabi sebut, bacalah surah Al-Baqarah di rumah kamu. Nabi perintahkan kepada kita, kepada umat Nabi SAW, Nabi minta kita baca, perintah kepada kita supaya membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita tuan-tuan. Jadi dalam rumah yang kita duduk ni tuan-tuan, rumah tuan-tuan yang cantik, yang besar, kan, yang apa ni, yang selesa ni tuan-tuan, dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Panjang Ustaz surah Al-Baqarah ni. Tak apa, tuan-tuan bacalah sikit-sikit. Kan Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fi, Hudalil Muttaqin. Baca sikit-sikitlah tuan-tuan sampailah habis, dapat satu hari satu muka surat, 2 muka surat. Baca, yang penting kita baca surah Al-Baqarah. Kenapa tuan-tuan Nabi suruh kita baca? Nabi kata fa inna syaitana la yadkhulu baitan yaqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya syaitan tidak akan masuk rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ini tuan-tuan, ini kelebihan. Siapa-siapa yang baca surah Al-Baqarah, syaitan ataupun jin tak akan masuk rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan, ada gangguan dalam rumah, baca surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain disebut juga, kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Nabi sebut apa? La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan, kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kamu seperti maqabir, seperti kubur. Ini tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa rumah yang tak dibacakan padanya, rumah yang kosong, sunyi tuan-tuan, gelap gelita. Sebab Quran, kita baca Quran merupakan satu nur, cahaya ke dalam rumah kita. Dan rumah yang dibacakan kepadanya surah Al-Baqarah, syaitan akan bertempialan lari. Syaitan akan lari, rumah kan yang dibacakan kepadanya surah Al-Baqarah. Jadi terhormati Allah, jangan tinggal membaca surah Al-Baqarah dalam rumah kita. Jadi ada gangguan jin, gangguan syaitan, nak dijauhkan daripada gangguan jin dan gangguan syaitan, kita kena baca surah Al-Baqarah sebagai penghalang, pendinding kita daripada gangguan jin dan juga gangguan syaitan. Ini tuan-tuan. Jadi penghalangnya adalah kita membaca surah Al-Baqarah. Jangan tinggal baca surah Al-Baqarah tuan-tuan. Panjang Ustaz, tak apa tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan baca sedikit demi sedikit sampai habis baca. Jadikan dia sebagai amalan kita untuk membentengi kita daripada gangguan jin dan juga gangguan syaitan. Baik, ni surah yang kedua tuan-tuan. Jadi kalau tuan rahmati Allah, kalau kita nak tengok bagaimana Nabi SAW, yang mana Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis Nabi, kan Nabi SAW akan solat malam tuan-tuan. Nabi solat malam, hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani meriwayatkan bahawa Nabi solat malam, Nabi ini akan membaca surah yang panjang tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW sebut, ayyu a'mal afdal ya Rasulullah, kan. Ada sahabat tanya, apakah amalan yang paling baik di antara ini? Nabi jawab apa? Tulul qiyam, lamanya berdiri dalam solat.
Jadi Huzaifah ni meriwayatkan bahawa dia solat dengan Nabi. Dia ikut Nabi solat malam, Nabi baca surah Al-Fatihah sampai habis waladhdallin. Lepas tu Nabi baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Nabi solat malam, Nabi akan baca surah yang panjang-panjang. Nabi baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Aku kira Nabi ni nak baca beberapa ayat saja dalam surah Al-Baqarah. Tidak. Nabi baca sampai habis, tuan-tuan, surah Al-Baqarah ni. Panjang ni, tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Huzaifah Al-Yamani meriwayatkan Nabi solat malam, Nabi baca surah Al-Baqarah. Bukannya satu muka surat, bukan dua muka surat. Bahkan sampai habis, tuan-tuan. Komplit 286 ayat. Masya Allah, tuan-tuan. Panjangnya Nabi baca dalam solat. Lepas tu Huzaifah kata, aku kira Nabi ni nak rukuk. Tak. Nabi sambung lagi. Nabi baca surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitab. Aku kira Nabi nak baca beberapa ayat saja. Tidak. Nabi baca sampai habis, komplit. 200 ayat. Panjang ni, tuan-tuan, Nabi baca dalam solat. Ni solat malam, tuan-tuan, bukan solat maktubah, bukan solat 5 waktu. Aku kira Nabi ni, Huzaifah kata lagi, aku kira Nabi ni nak rukuk. Tidak. Nabi sambung lagi surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Nabi sambung lagi sampai habis surah An-Nisa. Komplit 76 ayat. Bayangkan, tuan-tuan, dalam per rakaat Nabi solat malam, berapa panjang Nabi baca dalam solat. Ini menunjukkan bahawa Nabi membaca surah Al-Baqarah. Nak cerita, tuan-tuan, panjangnya Nabi solat malam, lamanya Nabi berdiri. Menunjuk sebab tu Nabi solat malam sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Sebab apa? Lamanya Nabi berdiri dalam solat malam. Tapi Ustaz, kalau solat maktubah, solat solat 5 waktu ni, jangan baca panjang-panjang, tuan-tuan. Iza amma ahadukum nas fal yuqaffif. Ringankan bacaan. Jadi imam, nak jadi imam solat yang 5 waktu ni, ringankan bacaan. Jangan baca panjang-panjang. Kalau baca panjang-panjang nanti kita tak meraihkan jemaah. Ada jemaah yang uzur, ada jemaah yang kurang sehat, ada yang ada hajat, nak solat berjemaah, ada hajat ni, nak pergi teruskan perniagaan. Dan dengan sebab kita baca panjang-panjang ni, terlepas ada orang nak bayar hutang, kan, ada urusan yang lain, nak hantar anak, ni, tuan-tuan. Jangan baca panjang-panjang. Tapi solat malam, bacalah berapa panjang pun boleh, tuan-tuan nak baca. Ni, tuan-tuan. Ni sunnah Nabi SAW. Nabi akan baca surah Al-Baqarah. Jadi apa kelebihan tadi? Baca surah Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi jadikan amalan membaca surah Al-Baqarah ini sebagai wirid kita, untuk kita membentengi rumah kita daripada gangguan jin dan gangguan syaitan. Ini, tuan-tuan. Baik, seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah, surah yang ketiga. Surah yang ketiga, tuan-tuan, kelebihan surah yang ketiga dalam Quran iaitu Suratul Kahfi. Suratul Kahfi yang menjadi bagi amalan kita pada hari Jumaat. Hari Jumaat disunatkan untuk kita membaca Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baca Suratul Kahfi. 110 ayat. Ini jangan tinggal, tuan-tuan, baca Suratul Kahfi. Jadi kata Nabi SAW, apa kelebihan Suratul Kahfi? Man qara'a Suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nuri baina jum'atain. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang membaca Suratul Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sampailah habis, sampai ayat yang ke-110 pada hari Jumaat. Nescaya, apa kelebihannya? Cahaya meneranginya selama di antara 2 Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan, ini kelebihan. Siapa-siapa yang baca Suratul Kahfi akan diterangi dalam hidupnya di antara 2 Jumaat. Jumaat yang pertama dia baca sampailah Jumaat yang kedua. Sentiasa diturunkan rahmat kepadanya dengan sebab dia membaca Suratul Kahfi. Di antara lain, tuan-tuan rahmati Allah, disebut juga dalam hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang menghafaz, tuan-tuan, menghafaz Suratul Kahfi, ayat yang pertama dalam Suratul Kahfi. Nabi sebut dalam hadis, man hafidha
min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Man qara'a man hafidha min awwali suratul kahfi. Barang siapa yang menghafaz, yang menghafal min awwali suratul kahfi, ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-10. Sampai bila ayat yang ke-10 ni? Sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sampai daripada ayat pertama tu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sampailah qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Siapa-siapa yang hafal usima min fitnatid dajjal, maka dia akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Ni tuan-tuan, kita nak elak daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Ni tuan-tuan. Jadi ada 4 cara tuan-tuan bagaimana kita nak elak fitnah dajjal ni. Yang pertama, tuan-tuan baca suratul kahfi. Hari Jumaat baca, Khamis malam Jumaat dah boleh baca Ustaz? Dah boleh dah. Dah masuk dah. Maghrib je masuk hari Khamis, malam Jumaat masuk je maghrib, dah kira sebagai malam Jumaat, dah boleh baca dah. Dan sepanjang Jumaat lah sampailah sebelum maghrib, tuan-tuan baca suratul kahfi. Ni yang pertama, baca daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-110 suratul kahfi. Ni nak elak daripada fitnah dajjal. Yang kedua, tuan-tuan menghafaz suratul kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Hafal tuan-tuan. Ambil peluang hafal suratul kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Tak banyak tuan-tuan. Ni Nabi sebut terpelihara daripada fitnah dajjal. Yang ketiga, macam mana nak elak fitnah dajjal? Ada juga riwayat kata Nabi SAW menghafaz 10 ayat yang terakhir dalam suratul kahfi. Ayat yang terakhir, 10 ayat yang terakhir daripada ayat 101 sampailah ayat 110. Hafaz. Kalau tak boleh ayat pertama, ayat 10 ayat pertama, hafaz 10 ayat yang terakhir. Nak elak daripada fitnah dajjal. Dan yang keempat, tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana nak elak fitnah dajjal? Ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Apabila selesai sahaja kita membaca tahiyat akhir, kan, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, tuan-tuan doa minta dijauhkan 4 perkara. Ini doa yang maksur. Doa yang sentiasa Nabi baca, Nabi tak tinggal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ni tuan-tuan. Ni baca doa ni. Lepas habis saja fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, tuan-tuan baca doa ni. Allahumma inni, minta dijauhkan 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah daripada azab api jahannam. Ya Allah, jauhkan aku ni ya Allah daripada azab api jahannam. Jauh aku ya, lindungi aku ya Allah daripada azab api jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Ya Allah, jauhkan aku ni ya Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini yang keempat tuan-tuan. Nak kaitkan dengan hadis Nabi ni. Ya Allah, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah daripada kejahatan fitnah dajjal. Baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baca dulu 4 doa, doa ni minta dijauhkan 4 perkara. Kalau tuan-tuan tak baca dengan saya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 4 cara untuk kita dijauhkan daripada fitnah dajjal ni. Dia punya suratul kahfi tadilah saya dah sebut. Menerangi di antara 2 Jumaat dan di antara yang lain terpelihara daripada fitnah dajjal. Dan macam mana nak pelihara fitnah dajjal? Tuan-tuan kena, yang pertama, tuan-tuan baca habis suratul kahfi. Ayat 1 sampai ayat 110 habis baca. Yang kedua, hafal 10 ayat yang pertama suratul kahfi 1 sampai ayat 10. Yang ketiga, hafal surah Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir ayat 101 sampai ayat 110. Dan yang keempat, tuan-tuan jangan tinggal tadi doa yang saya ajar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, yang pertama, ya Allah aku mohon padamu dijauhkan daripada azab api Jahannam. Yang kedua, ya Allah aku jauhkan aku ni ya Allah, lindungilah aku ya Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, ya Allah jauhilah aku ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, ya Allah jauhkan aku daripada fitnah Dajjal, kejahatan fitnah Dajjal. Ini tuan-tuan, ini 4 yang kita kena buat tuan-tuan. Jadi dapat hafal suratul Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Man hafidha min awwali suratul Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa-siapa yang menghafaz 10 ayat yang pertama dalam suratul Kahfi, Nabi sebut usima, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Baik, ni surah yang ketiga tuan-tuan. Tadi sudah sebut adha'alahu minan nuri baina jum'atain, akan diterangi baginya di antara 2 Jumaat. Ni kelebihan baca suratul Kahfi. Jangan tinggal tuan-tuan baca suratul Kahfi. Baik, yang keempat tuan-tuan. Surah yang keempat, apakah kelebihan surah yang keempat disebut dalam kitab ni? Surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Tiap-tiap kami malam Jumaat kita bacakan tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, kata Nabi, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Masya-Allah tuan-tuan. Ini kelebihan siapa yang baca surah Yasin. Man qara'a Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, sampailah habis tuan-tuan. Sampai kun fayakun tu, bukan Yasin sadaqallahul azim. Jangan baca satu ayat saja. Baca sampai habis surah Yasin. Muka surat 440 tu. Baca sampai habis suratul Yasin fi sadri nahar, pada permulaan pagi, qudiyat hawaijuh. Apa kata Nabi? Akan dipenuhi hajatnya pada hari itu. Ini kelebihan siapa yang baca surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya. Apa yang dihajatkan, Allah Ta'ala akan kabulkan. Hadis riwayat Ad-Darimi. Tuan-tuan boleh beramal membaca surah Yasin permulaan pagi hari. Kan solat subuh, baca surah Yasin tuan-tuan. Baca surah Yasin sekejap je Yasin ni. Kalau tuan-tuan lancar, 7-8 minit dah selesai dah tuan-tuan. Baca surah Yasin. Kalau tak sempat, tuan-tuan boleh baca malam lah. Tapi sebaiknya baca pada waktu pagi. Fi sadrin nahar, di permulaan pagi hari, qudiyat hawaiju. Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan. Akan dipenuhi hajatnya tuan-tuan. Baca surah Yasin sebagai mohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala saja kita memohon segala hajat, segala pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah saja Allah kami sembah, dan kepada Engkaulah saja Allah kami minta pertolongan. Baik, surah yang kelima tuan-tuan rahmati Allah. Kelebihan surah yang kelima dinamakan sebagai surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Surah Dukhan. Sabda Nabi SAW, surah Dukhan ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, man qara'a Hamim. Jadi permulaan surah Dukhan ni Hamim. Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malak. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang membaca surah Dukhan, Hamim, siapa yang baca di waktu malam, fi lailatin, pada waktu malam, maka meminta ampun baginya 70,000 malaikat di waktu pagi. Masya Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, siapa-siapa yang baca surah Dukhan, disebut bahawa 70 malaikat akan meminta ampun baginya di waktu pagi. Ini kelebihan siapa yang baca surah Dukhan. Ini tuan-tuan. Jadi baca surah Dukhan tuan-tuan. Baik, ini tuan-tuan. Yang keenam, surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Malam tuan-tuan baca kan, lepas Isyak kan, solat Isyak tuan-tuan, witir, baca surah Muluk. Muluk ni jangan tinggal tuan-tuan. Muluk jangan tinggal. Surah Muluk jangan tinggal. Tiap-tiap malam kena baca. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, inna suratan fil Quran. Nabi sebut, inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, inna suratan fil Quran 30 ayah.
Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat, mengandungi 30 ayat. Surah apa ni? Namakan sebagai surah Al-Muluk. Siapa-siapa yang baca? Kata Nabi, syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Siapa-siapa yang baca surah Al-Muluk, dan disebut dalam kitab ni, memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga diberikan keampunan kepadanya. Masya Allah. Siapa-siapa yang baca suratul Kahfi, surah Al-Muluk, setiap malam Allah Ta'ala akan berikan keampunan kepadanya. Jadi tuan rahmati Allah, salah satu untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya adalah kita membaca surah Al-Muluk. Jadi jangan tinggal tuan-tuan Al-Muluk. Setiap malam tuan-tuan baca. Ajak isteri, ajak anak-anak, ajak keluarga kita membaca surah Al-Muluk. Kalau tuan-tuan lancar 5 minit je dah selesai tuan-tuan Muluk ni. Kalau kita kalau kita ni lah lancarlah. Baca sebelum tidur kalau dapat baca surah Muluk dengan surah As-Sajdah. Nabi tak akan tidur kalau tak baca surah Muluk dengan surah As-Sajdah. Dapat baik lagi tuan-tuan hafaz surah Muluk ni. Tak banyak tuan-tuan, 30 ayat saja. Kalau dapat hafaz surah Al-Muluk. Kita kalau dah lancar tuan-tuan baca, mudah kita untuk menghafaz. InsyaAllah tuan-tuan. Siapa-siapa yang baca syafaat lirajulin hatta ghufira lahu. Siapa-siapa yang baca surah Muluk, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi salah satu cara untuk kita nak mohon ampun pada Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi, baca surah Al-Muluk pada setiap malam. Baik. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, surah yang ke-7 tuan-tuan, dinamakan sebagai surah Al-Kafirun. Ni tuan-tuan, surah Al-Kafirun. Apa kelebihan tuan-tuan surah Al-Kafirun? Yang disebut dalam kitab ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, "Idza akhasta madja'aka minal lail faqra' qul ya ayyuhal kafirun summa num ala khatimatiha fa innahu bara'atun minasyirik." Ni tuan-tuan, ni kelebihan siapa-siapa yang baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apabila kamu hendak tidur, kata Nabi SAW, apabila kamu hendak tidur di waktu malam, maka hendaklah kamu membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tuan-tuan terhormat tadi dah baca surah Muluk. Jangan tinggal juga baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ni jangan tinggal baca ni tuan-tuan surah Al-Kafirun. Apa kelebihan baca surah Al-Kafirun? Kemudian tidurlah bila selesai membacanya kerana ia pembebasan. Bara'atun minasyirik. Pembebasan daripada syirik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi kita ni nak mengelak diri kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala adalah dengan kita membaca surah Al-Kafirun. Al-Kafirun tuan-tuan. Baca surah Al-Kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah Tuhan yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, kamu ni semua menyembah Tuhan yang aku sembah, tak menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana, aku memang tak pernah sembah Tuhan yang engkau sembah. Diulang lagi tu. Ayat 3 dengan ayat 5 kan sama tu. Wala antum 'abiduna ma'bud, kamu ni semua orang-orang musyrik, orang-orang kafir tak pernah sembah pun Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ni tuan-tuan. Jadi jangan pula baca-baca a'bud ni apa ni, baca Al-Kafir ni tak jumpa jalan kan. Kalau jadi imam tu tuan-tuan, ada imam cerita dengan saya kan, jadi solat baca dalam solat kan, baca dalam solat ni tiba-tiba baca kan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Baca-baca wala ana 'abidu ma, ulang a'bud tak jumpa jalan tuan-tuan. Baca tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Jadi jemaah tegur belakang. Lakumnya di mana? Ada jemaah tegur belakang. Lakumnya di mana? Imam sebut lakum dinukum waliyadin. Boleh tak tegur? Lakumnya di mana? Batal solat kita tuan-tuan. Janganlah sebut lakumnya di mana. Batal solat kita. Ni tuan-tuan. Jadi kalau nak baca Kafirun ni, tuan-tuan kena hati-hati sebab apa? Ayat 3 dengan ayat 5 tu adalah sama. Ni tuan-tuan. Baik. Dan seterusnya tuan rahmati Allah pada surah yang terakhir tuan-tuan. Kelebihan surah yang terakhir iaitu suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas.
Apa nama suratul Ikhlas ni tuan-tuan? Apa dia punya surahnya? Iaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Kata Nabi SAW, man qara'a Qul Huwallahu Ahad faka'annama qara'a thulutsal Quran. Masya-Allah tuan-tuan. Hebatnya suratul Ikhlas ni. 4 ayat saja. Siapa-siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, sekali tuan-tuan baca suratul Ikhlas ni, Qul Huwallahu Ahad, faka'annama, seolah-olah ia membaca 1/3 Al-Quran. Masya-Allah tuan-tuan. Pendek je baca. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Sekali baca, faka'annama qara'a thulutsal Quran. Umpama dia membaca 1/3 Al-Quran. Masya-Allah tuan-tuan. Ni kelebihan siapa-siapa yang baca surah Al-Ikhlas. Ustaz, saya nak baca 3 kali Ustaz. 3 kali baca. Alhamdulillah Ustaz, saya khatam Al-Quran. Bukanlah dia punya pahalanya sama macam orang yang baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Nak cerita bahawa fadilat, kelebihan, ganjaran baca surah Al-Ikhlas ni besar. Dapat membaca 1/3. Umpamanya kita baca Quran ni 10 juzuk lah tuan-tuan baca. Umpamanya lah 1/3 Quran. Quran kan 30 juzuk. Jadi sekali baca. Umpama tuan-tuan membaca 1/3 Al-Quran. Masya Allah. Jadi tuan-tuan memperbanyakkan membaca suratul Ikhlas dalam kehidupan kita baca. Jadikan dia sebagai amalan wirid kita. Dan suratul Ikhlas ni tuan-tuan termasuk juga dalam surah Al-Mu'awwidzat. Kan ada surah Al-Mu'awwidzat dalam Quran, ada surah Al-Mu'awwidzat, 3 surah pelindung kan. Apa surah? An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga adalah Qul Huwallahu Ahad. Ini dinamakan sebagai surah Al-Mu'awwidzat, ataupun kalau 2 surah pelindung, Mu'awwidzatain, 2 surah pelindung, iaitu Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi rahmati Allah, surah yang ke-8 iaitu suratul Ikhlas. Siapa-siapa yang membaca suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, faka'annama qara'a thulutsal Quran. Umpama dia membaca 1/3 Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sama-sama pada petang ini dapat meneliti kelebihan-kelebihan surah yang ada dalam Al-Quran menurut hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat beramal, jadikan dia sebagai semangat untuk kita membaca Al-Quran. Bacaan Quran yang kita baca tu, kan satu hari satu muka surat tu teruskan. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaan surah-surah yang dibaca pada setiap hari. Maksudnya baca sebelum tidur, baca muluk. Pagi hari baca Yasin. Ni jangan tinggal tuan-tuan. Lepas tu jadikan wirid, suratul Ikhlas, Wallahu Ahad. Sebelum tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun, asyirku mina bara'atun minasyirik. Pembebasan daripada api neraka. Ini bajikan sebagai bacaan harian wirid kita dalam kita punya kehidupan kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada gangguan jin dan juga gangguan syaitan, dan Allah Ta'ala pelihara kita dalam kehidupan kita, insya-Allah, dengan sebab kita membaca Al-Quran. Jadi sekadar ini tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kekurangan saya tuan-tuan, saya mohon maaf, ada salah silap, ada terkasar bahasa. Jadi sekadar ini, insya-Allah kita sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa baligh Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.